وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 97, petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Au bisalasi masahatin, ini ataf pada kata bima'in, surat sebelah. Yajibu al-istinja'u min kulli kharijin muwallisin. Istinja' bima'in, istinja' dengan air. Au bisalasi masahatin, ataupun istinja' dengan 3 sapuan. Au bisalasi masahatin tu atau pada bima'in. Au bisalasi masahatin ta'ummul mahalla fi kulli marratin ma'a tanqiyatin bijamidin qali'in. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in ni, istinja dengan batu hanya satu perenggang sahaja, hanya satu petok sahaja. Hanya satu petok ni hak istinja dengan batu, hanya satu petok sahaja. Ringkas sahaja pembicaraan dia ni. Bisa pula, yang ni boleh. Au tu lil ibahah, bisa, harus. Bisalah, tak boleh panggil bisa. Ni terjemah Indonesia ni. Kalau bisa kau, kau kena pantang tu lah bisa. Bisa tau. Bisa boleh. Bisa boleh pula beristinja memakai benda yang keras yang dapat meresak. Benda yang keras yang dapat meresak tu terjemahan daripada kata bijamidin. Bijamidin, benda yang keras. Qali'in, diterjemah dengan yang dapat meresak. Qali' ni yang dapat apa ni? Yang dapat menghilangkan najis. Qali' ni yang dapat menghilangkan najis. Diterjemah dengan qali' ni, dia qali' ni yang boleh menanggalkan, yang boleh menanggalkan najis. Benda yang kasar. Kalau benda tu jamid, benda yang kerah tapi licin, tak boleh. Macam jamid ni kalau kita kan macam plastik. Plastik tu kerah lah, bukan cair. Tapi plastik dia bukan qali', dia bukan boleh menanggalkan najis. Jadi bijamidi ni benda yang keras, qali'in yang boleh menanggalkan najis. Qali' yang boleh menanggalkan najis. Dia mau dengan memakai benda yang keras yang dapat meresak. Dia pakai gitu. Yang dapat meresak. Dapat meresak macam mana? Dia meresak ni macam boleh lain kalau kita meresak. Dia qali' ni yang boleh menanggalkan air najis. Yang boleh menanggalkan air najis, itu qali'. Yang boleh menanggalkan lah. Bisa pula beristinja dengan cara mengusapkannya 3 kali. Bisalisi masahatin, dengan 3 kali sapu. 3 kali sapu. Dengan 3
kali sapu. 3 kali sapu tu masing-masing meratai tempat najis dan membersihkan tempat najis. Ini pergi kepada istinja dengan batu lah. Kalau kita sekarang kok istinja dengan tisu. Tisu benda yang keras, qalek benda yang jamik, bukan benda yang cair. Serta tisu ni dia boleh menanggalkan najis. Dia boleh menanggalkan najis. Benda keras yang boleh menanggalkan najis, tisu. Asalnya batu. Pada masa Nabi SAW istinja dengan batu. Nabi pernah istinja dengan batu, dan Nabi pernah menyuruh sahabat istinja dengan batu. Jadi asalnya adalah dengan batu. Sehingga kan ada pandangan lah, tapi ini bukan pandangan muktamad. Selain daripada air, hanya batu saja yang boleh digunakan untuk istinja. Tisu tak boleh. Ini pandangan taif lah. Sebab pada masa Nabi istinja dua je, air ataupun batu. Air ataupun batu. Jadi ada pandangan, walaupun ini bukan pandangan muktamad, selain daripada air, diharuskan istinja dengan batu sahaja. Sini dah ni, istinja dengan bijamidin qali'in, dengan benda yang keras yang boleh menanggalkan najis. Batu, tisu, daun kayu, kain, boleh belaka lah. Janji dia qali', bukan licin. Dia boleh menanggalkan najis. Tapi ada pandangan hanya dibenarkan selain daripada air, batu sahaja. Selain batu tak boleh. Itu bukan pandangan dia muktamad. Kemudian berkaitan dengan kita bicara melepasnya istinja dengan air. Istinja dengan air ni menyucikan najis yang keluar daripada dua jalan yang berada di tempat keluar. Itu istinja dengan air. Istinja ni bukan basuh, bukan basuh berok penting. Sebab basuh ni dia hanya boleh menggunakan air. Jadi istinja ni, sebab tu istinja pembicaraan tajuk yang berasingan daripada pembicaraan najis. Walaupun dalam kitab Fathul Mu'in ni, istinja letak lepas basuh najis. Dalam kebanyakan kitab yang lain, istinja diletak sebelum berwuduk. Sebelum bicara tajuk wuduk, bicara bab tajuk air apa semua, terus berpindah kepada bicara istinja. Bicara istinja, bicara mandi wajib, bicara tayamum, bicara haid, nifas, istihadah, barulah bicara basuh najis. Bicara biasa dalam kitab fiqh, bicara najis dan cara menyucikan najis duduk di tajuk terakhir dalam bicara bab taharah. Istinja sebelum bicara wuduk, selepas bicara air. Cuma dalam kitab Fathul Mu'in ni letak istinja selepas ada basuh najis, tapi tajuk yang berasingan. Sebab istinja ni bukan basuh berok kencing. Sebab kalau sebut kata basuh, hanya menggunakan air sahaja. Adapun istinja menyucikan najis yang keluar daripada dua jalan, kubur ataupun dubur, dengan air ataupun dengan umpama batu. Itu dia istinja. Najis yang keluar tu sama ada yang adah, yang biasa-biasa, kencing dan berak, ataupun yang nadir, yang jarang-jarang, umpama darah ataupun keputihan contohnya. Tapi nak buat istinja ni bukan basuh berak. Dia menyucikan najis yang keluar dari dua jalan dengan air ataupun dengan umpama batu. Kemudian istinja ni membersihkan najis yang berada di tempat keluar.
membersihkan najis yang berada di tempat keluar. Kena ingat baik. Adapun kalau qada hajah dalam pemper, ini saya ada bicara sebelum ni. Kalau qada hajah di dalam pemper, yang mana najis bukan berada di tempat keluar. Najis sudah berada di sekeliling pemper tu, depan belakang. Tahi air kencing ni sudah bukan berada di tempat keluar. Itu bukan istinja. Itu basuh najis dengan air semata-mata. Itu bukan nama istinja. Ada ni. Istinja najis yang berada di tempat keluar. Tapi kalau qada hajah dalam pemper, kena ingat baik, najis bukan berada di tempat keluar. Najis sudah berada di luar dan dia sudah berada di kawasan yang luas, tapi bukan di tempat keluar najis. Maka di situ kita tidak panggil istinja. Itu dipanggil membasuh najis mutawassithah. Hanya wajib menggunakan air mutlak semata-mata. Itu bukan panggil istinja. Sama juga kalau kata kencing dia meleleh, budak-budak macam meleleh di peha betih dia, itu bukan istinja. Itu dia panggil membasuh najis mutawassithah, bukan istinja. Jadi istinjanya hanya najis yang berada di tempat keluar. Najis yang sudah merebok, najis sudah merebok, contohnya dia sakit perut, jadi dia berok tu agak merata, pun sama. Itu bukan panggil istinja, itu panggil basuh najis. Hanya wajib menggunakan air semata-mata. Cuma dalam paper saya sudah bicara dahulunya, kalau di hospital mungkinlah dia bukan menggunakan air mutlak, dia menggunakan tisu basah. Tisu basah, tisu yang ada obat yang boleh mematikan kuman tau. Tapi itu bukan air mutlak, tapi dia boleh menghilangkan najis. Mazhab Hanafi memada. Sebab mazhab Hanafi menyucikan najis tidak syarat air mutlak. Apa-apa cairan yang boleh menghilangkan najis, apa-apa cairan yang basah yang boleh menghilangkan najis, wa imma air teh, wa imma air kopi, wa imma air tebu, mazhab Hanafi boleh digunakan untuk menyucikan najis. Jadi kalau menggunakan tisu basah tu, dia boleh menghilangkan najis, mazhab Hanafi memada hukumnya suci. Mazhab Syafi'i tidak. Tapi di hospital tu darurah tu cukup pandailah setakat mana yang boleh dibuatlah tu. Sebab tu tak nak buat apa dah. Sebab dia ada keadaan sakit apa semua di hospital. Dia kalau ikut sepatutnya kena masuk bilik air lah, kena pakai air mutlak. Nak buat macam mana? Takkan nak letak atas dah. Kadang-kadang pesakit ni mana wayar dia penuh, wayar ni wayar penuh contohnya, nak pergi bilik air macam mana? Tu buatlah setakat yang mampu dibuat. Tapi itu bukan istinja. Itu najis dalam pemper, itu bukan istinja. Itu basuh najis mutawassithah. Kemudian kita bicara minggu lepasnya berkaitan istirkha. Istirkha ni teran sedikit supaya tempat keluar najis di dubur tu dia terbuka. Jadi istirkha ni kalau orang yang mencangkung atas dua kaki, itu yang disunatkan ketika qada hajah. Sekarang ni orang qada hajah duduk atas tandas tinggi. Duduk atas tandas tinggi, dia tertutup. Nak istirkha macam mana? Ni agak sulit. Ketika qada hajah sudahlah tidak laju, tidak lawas. Yang problem besarnya pada masa istinja. Nak istinja macam mana? Ditutup. Ditutup. Kemudian orang istinja atas tandas tinggi ni, kita nak kata macam mana? Sekarang ni mana tempat pun semuanya kebanyakannya tandas yang tinggi dah sekarang ni. Ada ni. Tambahan pula kadang-kadang tandas yang tinggi ni kerana orang uzur. Sebab dia tidak kuasa nak mencangkung atas dua kaki. Itu tak apalah tunya pada masa qada hajah.
pada masa istinja. Nak macam mana? Kalau boleh turun ke bawah. Istinja atas lantai. Tapi di bawah pula kadang-kadang dia tidak ada ruang. Sebab tempat sempit sahaja. Kalau orang uzur pula memang dia tak boleh turun ke bawah. Sebab dia tak larat. Maka dia pun istinja atas tandas hak tinggi, hak duduk tu. Tu kena kira macam mana. Nak bersih sekalian kawasan anggota zahir badan. Mana anggota zahir badan? Dia di kawasan dubur, tempat yang terbuka pada masa mencangkung atas dua kaki. Itu anggota zahir badan yang wajib disucikan pada masa istinja, yang wajib diratakan ketika mandi wajib. Itu dipanggil anggota zahir. Tempat yang terbuka di halaqah dubur, tempat yang terbuka di kemaluan perempuan ketika mencangkuk atas dua kaki, itu dipanggil anggota zahir badan yang wajib disucikan pada masa istinja, yang wajib diratakan air ketika mandi wajib. Jadi bila duduk atas tandas tinggi itu memang tidak akan terbuka. Dia tertutup. Lepas tu kena usahakanlah sedikit menggunakan jari tengah. Sebab ketika istinja disunatkan menggunakan jari tengah, menggunakan semua jari, tetapi disunatkan mengkuat dengan jari tengah ketika istinja. Jadi kalau duduk atas tandas tinggi tu kena tu sikitlah jari tengah tu. Cuma kadang-kadang kalau orangnya gemuk, lagi sukar. Bila dia gemuk, terkadang tangan dia tak sampai ke belakang. Tangan dia hanya sampai separuh sahaja. Yang belakang awak macam mana? Buatlah macam mana pun. Tangan kena tukar posisi lah dok. Daripada depan sekali, daripada belakang sekali. Tak kira lah. Sebab bila dia gemuk, dia punya tangan dia tak akan sampai ke belakang. Sebab dia gemuk. Tu mungkin kena tangan masuk ke belakang lah pula je daripada masuk ke depan. Ini masalah hak besarnya kalau qada hajah atas tandas yang tinggi. Tandas duduk tu lah. Tandas duduk. Habislah. Itu hak berkait dengan istinja dengan air. Ni bisa diharuskan istinja dengan batu. Harus padanya. Dia tidak berkait dengan ketiadaan air ataupun uzur daripada menggunakan air. Dia tak sama dengan tayamum. Tayamum ni tak ada air ataupun air ada, tapi uzur daripada menggunakan air, maka diganti dengan tayamum. Adapun istinja dengan batu tidak berkait dengan ketiadaan air dan tidak berkait dengan uzur daripada menggunakan air. Kalau memang tak ada air, bukan kata dia haruskan istinja dengan batu, bukan diwajibkan istinja dengan batu. Diwajibkan istinja dengan batu kalau ketiadaan air. Sekarang ni istinja dengan batu ni dah kita, walaupun tepi laut sekalipun, walau tepi laut sekalipun, boleh istinja dengan batu, dengan daun kayu, dengan tisu, dengan kain yang kasar, yang kolek, yang boleh menanggalkan najis, walaupun tepi laut sekalipun. Allah sejuknya lah nak pakai, cari-cari daun kayu, dia pun pakai daun kayu, boleh, tak ada masalah. Tapi daun kayu yang tidak tajam lah. Jangan cari daun kayu pelah pula. Daun pelah panggil dah. Tu. Cari daun kayu yang tidak menyakiti lah. Tu laut, tu sungai, sejuk lah, malah pakai air. Dia pun nak pakai daun kayu, tak ada masalah, diharuskan. Cuma afdal, barulah bicara afdal yang mana. Kena faham dahulu syariatnya mengharuskan istinja dengan batu walaupun air banyak, diharuskan. Syarat membenarkan. Mana afdal? Afdal baru bicara lain pula. Mana afdal? Antara istinja dengan air dengan istinja dengan batu.
afdal istinja dengan air, sebab air boleh menghilangkan najis serta sifat najis. Adapun batu hanya menghilangkan air najis, sifat najis tidak akan hilang. Kalau air dia menghilangkan najis serta dengan sifat najis. Kalau menggunakan batu hanya menghilangkan air najis sahaja, tidak boleh menghilangkan sifat najis. Maka afdal menggunakan air daripada menggunakan batu. Tetapi yang paling afdal bukan menggunakan batu. Yang paling afdal himpun antara batu kemudian menggunakan air. Itu nombor satu. Himpun. Maknanya sebelum pakai air, pakai tisu dahulu. Biar hilang air najis itu, habis dah dengan tisu. Kita sebut tisu lah. Kalau sebut batu tak riba kalau pula kitanya. Sebut tisu lah mudah. Jadi sebelum kita menggunakan air, pakai tisu dahulu untuk menghilangkan air najis. Habis dah air najis dengan dihilangkan dengan tisu, barulah diiringi dengan air. Itulah istinja yang dilakukan oleh ahli Quba. Yang mana ahli Quba ni Nabi menyatakan bahawa innallaha yusni alaikum, Allah Ta'ala puji atas kamu ni ahli Quba ni. Apa yang kamu lakukan? Jawab ahli Quba, inna natbi'ul hajaratal ma', sesungguhnya kami mengiringi akan batu akan air. Mana kami istinja dengan batu dahulu, barulah kami iringi dengan air. Ini ahli Quba yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Apa yang amalan kamu ni tak sama dengan amalan puak lain. Amalan puak Quba istinja, mereka menggunakan batu, barulah mereka menggunakan air. Itu nombor satu. Pakai tisu dahulu. Sebab kadang-kadang tandah ni ada tisu. Pakai tisu dahulu, kemudian barulah pakai air. Itu nombor satu. Air saja nombor dua, tisu saja nombor tiga. Jadi yang banyak kita gunakan bukan nombor satu, tapi nombor dua sahaja. Kemudian afdal menggunakan air dan tisu ni, melainkan kalau kita rasa tidak selesa menggunakan tisu. Bukan tidak selesa dengan hukum Nabi. Bukan, itu salah. Apa hukum ni? Tak bersih sungguhlah syariat Nabi SAW ni. Pakai batu mana boleh menghilangkan sifat bau najis. Bukan tak selesa dengan hukum. Bukan tak selesa dengan hukum, tak selesa dengan amalan, sebab tak biasa buat. Kalau istinja dengan tisu ni, nak duduk macam mana ni? Duduk mencangkung nanti kan, dia tak selesa. Kalau tak selesa, seumpama ni afdal menggunakan tisu daripada menggunakan air. Afdal menggunakan tisu daripada menggunakan air. Sekurang-kurangnya ketika buang air kecil, jangan pakai air. Pakai tisu lagi mudah. Ini pakai tisu untuk biar jadi biasa. Dan memang kadang-kadang mudah pakai tisu. Kalau pakai air ni tandah yang kotor, kadang-kadang buka air pahit dalam tandah tu, dia kadang-kadang membasuhkan seluar kita. Ambil tisu je, mudah sangat-sangat. Lap dengan tisu. Tapi bagi orang tak biasa, kalau buat dengan istilah tisu ni, dia akan rasa tak selesa duduk. Afdal sementara menggunakan tisu, jangan pakai air. Mana? Pernah tak istinja dengan tisu ketika buang air kecil? Pernah tak? Kalau kita biasa berjalan, dia memang kena pakai tisu. Kalau tempat kita tak ada lah. Kalau kita pergi tempat-tempat jauh,
dia dalam tandas dia tak ada air, tak sedut carilah. Tak sedut cari. Ni kadang-kadang dia ambil pula bekas air mineral dia masuk dalam tandas. Jumpa di yang jaga tu dia tak benar kan. Dia ada orang bawa bekas air mineral sebab nak berbuat air, sebab dia nak masuk tandas. Kalau disedari oleh yang jaga, tidak dibenarkan. Dia takkan beri pakai. Ada ni. Takkan beri pakai. Sebab kalau menggunakan air pada masa istinja ni, dia mengotori tandas. Dia mengotori tandas. Ada ni. Yang jadi kotor tandas air lah. Air duduk beladung atas lantai tandas tu, masuk dengan kasut, di kasut ada kotoran, kena air, kotoran tu akan jadi lembek, akan jadi basah, dia akan mengotori tandas. Tapi kalau tandas tu kering, kita masuk dengan kasut sekalipun, kasut kering, tandas kering, tandas akan bersih. Cuba tengok tandas masjid tu. Tandas masjid tu yang tidak benarkan pakai kasut, so pakai selipar tandas tu. Sifat tandas pula hok kerak tu. Sifat tandas pula hok tak ada bunga tu. Kita pakai je, diglosor lalu dah. Dah tapak tak ada bunga. Dah bahaya. Kenapa jadi seumur? Cuba tengok tandas, dia basah. Itu punca. Lepas tu kalau orang yang tak pakai tandas selipar tandas, dia pakai kasut dia, kita boleh nampak kesan kasut dia. Dia berjalan, nampak kesan kasut dia. Kotoran di kasut, bila kena lantai yang basah, dia akan menjadikan kotoran tu jadi basah. Kotoran tu akan lekat di lantai. Itu punca dia. Punca tandas kotor, tandas awam kerana air. Kalau pernah pergi di tempat yang, saya pernah pergi tempat yang memang tak ada air, tandas mereka cukup bersih. Dan ibu pula disakut pula pewangi, tak ada bau apa pun. Tandas mereka cukup bersih. Ni kata kalau ada orang dicuba nak bawa bekas air mineral ke, kalau disedari oleh pihak yang jaga, mereka tidak akan benarkan. Mereka tak akan benarkan. Ada ni. Ni orang pergi Mekah. Dia pergi Mekah, kapal terbang berhenti kat airport mana tak tahulah. Dan tandas dia kata memang tak ada air. Tisu semata-mata. Lepas tu macam mana? Dia tak semayang. Nak pergi Mekah, tak semayang. Kenapa tak semayang? Sebab tak basuh berok, dia kata. Walaha, kalau betul-betul tak basuh berok, istinja dengan air pun tidak, istinja dengan tisu pun tidak, tetap wajib semayang, cuma kena ulang balik. Hak ni tisu ada. Jadi dia pakai tak tisu? Dia pakai tisu. Dia pakai tisu dah, air tak ada. Tapi tak semayang sebab apa? Nak semayang macam mana tu? Berok tak basuh. Jahilnya. Tak semayang. Bukan kata Allah semayang kena ulang balik dah. Semayang rakyat waktu je hari tu masa pergi Mekah. Sebab tak ada air nak basuh berok. Lepas tu pakai tisu ke tak? Memanglah pakai tisu sebab ada tisu. Semayang kena qada lah. Kita beritahu lah, tak payah qada semayang tu sah dah. Ni dak ni, dak semayang. Nak pergi Mekah. Tak ada air dalam tandas, dia tak boleh basuh berok, dia hanya pakai tisu, pakai dak semayang. Walaha masa tu wajib pakai tisu. Masa tu wajib pakai tisu. Ada ni. Sah tak semayang dia? Sah. Bukan sah jadi imam walaupun makmum istinja dengan air sekalipun. Ni air tak ada. Air banyak ni, tapi kita nak selesa dengan tisu, afdal kita menggunakan tisu, jangan menggunakan air. Sekurang-kurangnya pada masa buang air kecil lah. Kalau buang air besar tu takut bau pula. Kita buang air besar, istinja dengan tisu, masuk sos semayang, orang kata bau apa ni, ke ada lori sedut tahi lalu. Takut gitu. Kalau makan pula pelik-pelik kan. Sekurang-kurangnya ketika selepas buang air kecil, istinja dengan tisu. Lebih afdal daripada menggunakan air dalam keadaan kita kurang selesa nak menggunakan tisu.
Bukan tak selesa dengan hukum, tak selesa dengan amalan sebab tak biasa buat. Kena buatlah istinja dengan tisu tu. Istinja dengan tisu. Air banyak sekalipun memada, boleh solat dah. Sah dah solat, sah jadi imam. Hak syarak membenarkan tidak selesa. Hak syarak mengharamkan selesa molek-molek. Istiak ke tisu syarak membenarkan tak selesa pula dah. Mengumpat syarak haramkan tiba-tiba boleh molek. Ada mani-mani mengumpat. Tu nafsu orang panggil. Syarak membenarkan, nafsu kita tak suka. Maka afdal kita istinja dengan tisu untuk lawan nafsu kita. Sahabat peringkat okey dah kitanya. Afdal menggunakan air, tapi yang paling afdalnya menggunakan tisu, barulah diiringi dengan air. Cuma dalam kitab ni dia tak bicaralah berkaitan dengan syarat istinja dengan batu ni. Di dalam I'anatul Talibin ni dipanjanglah bicara berkaitan dengan syarat istinja dengan batu ni. Yang pertama, hak kata batu ni tiap-tiap benda yang kasar, tiap-tiap benda yang keras, bukan benda yang cair, yang suci, yang boleh menghilangkan najis. Kemudian tempat keluar najis tu pula dia tidak berlomoran. Dia hanya berada tempat keluar saja. Kalau dia sudah berlomoran sebab dia sakit perut, jadi di berok tu agak meluas tempat keluar, maka wajib menggunakan air, tak boleh pakai tisu. Badan ni. Kemudian najis yang keluar tu belum kering. Najis yang keluar belum kering. Kalau kering dah, tidak diharuskan menggunakan batu ataupun tisu, wajib menggunakan air. Kemudian najis yang keluar tu tidak melampaui kawasan halaqah dubur, hasyafah kepala zakar lelaki, 3 kencing. Tapi kalau sudah ke lain, maka dia wajib menggunakan air. Adapun kalau orang perempuan, dia kalau dibayi besar sama dengan lelaki, boleh istinja dengan batu ataupun tisu. Tapi kalau kencing orang perempuan ni, kalau bikir, kalau anak dara, adalah kemungkinan boleh istinja dengan batu ataupun tisu. Kalau perempuan tu perempuan yang sudah berkahwin, tu memang tak bolehlah nak istinja dengan air. Istinja tisu dia wajib menggunakan air. Sebab air kencing dia sudah meleleh turun kepada lubang yang mana pada masa bersetubuh. Daripada dia tempat kalau kencing belah atas, tempat bersetubuh sebelah bawah. Jadi kalaulah bikir anak dara, kemungkinan dia kencing tu air tu tidak akan meleleh ke bawah. Ke bawah tu ke lubang tempat bersetubuh. Tapi kalau perempuan yang sayyib, yang sudah berkahwin, maka biasa kalau dia kencing, air kencing dia akan meleleh masuk di lubang tempat bersetubuh. Maka kalau seumpama tu wajib istinja menggunakan air, tidak lagi boleh menggunakan tisu orang perempuan. Tapi kalau mazhab Maliki ni, orang perempuan tak kira. Orang perempuan memang kalau kencing wajib istinja dengan air, dia tak kira. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tengok keadaan, dia kencing tu laju ke hadapan ataupun meleleh ke bawah. Kalau ada meleleh ke bawah, maka dia wajib menggunakan air, tidak lagi diharuskan menggunakan tisu. Ini bicara ni kalau air ada lah. Kalau air tak ada, tak kira. Pakai tisu semata-mata, walaupun najis tu sudah keluar daripada tempat keluar najis sudah kering, tak kira.
Hak ni kata ni syarat-syarat ni jikalau di tempat tu ada air yang boleh digunakan untuk istinja. Kalau air tak ada, memang wajib menggunakan tisu juga, walaupun tidak cukup syarat ketika nak istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Kemudian istinja dengan batu ni dia wajib 3 batu, 3 sapuan batu, 3 sapuan menggunakan tisu. Hak ni lah hak wajib 3. Sebab kata wajib 3 istinja dengan batu ataupun tisu. Adapun basuh najis, istinja dengan air ataupun basuh najis yang lain, tidak ada wajib 3, tidak ada. Istinja dengan air, basuh najis yang lain sehingga hilang sifat. Lepas hilang sifat, sunat meniga. Apa ada meniga? Sunat meniga. Yang wajib 3 ni, istinja dengan batu ataupun tisu, wajib 3 kali sapu. Kalau batu besar, 3 penjuru batu. Kalau batu kecil, 3 biji batu. Jadi mana kalaulah buang air kecil, buang air besar, 6 biji batu kalau batu tu kecil. Ini 3. Ini hak wajib meniga. Ada pun istinja dengan air, ada pun basuh najis yang lain dengan air, tidak ada meniga. Dalam mazhab Syafi'i kita ni 3 sapuan batu ataupun tisu ni, walaupun lepas sapu sekali tu, contohnya buang air kecil, sapu sekali tu tak ada dah. Sapu yang kedua tak ada lekat apa pun. Sapu yang 3 tak ada lekat apa pun, tetap wajib 3 sapu. Ini mazhab Syafi'i kita dengan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali wajib dengan 3 sapu, walaupun sekali sapu tu sudah habis. Sekali sapu dia pun lap air kencing dia sekali habis dah. Dia lap tempat tisu yang lain tu, tak ada lekat apa dah yang kedua. Yang ketiga lagilah tak lekat apa dah, sekalipun tetap wajib 3 kali sapu. Kalau mazhab Hanafi Maliki, dia hanya setakat hilang dia punya ain dia, sekali hilang dah. Yang kedua tak ada benda dah, maka hanya sunat saja 3 sapu. Kita mazhab Syafi'i, mazhab Hambali wajib wajib 3 kali sapu, walaupun sapu kali yang pertama sudah tak ada tinggal apa dah sekalipun, tetap wajib sapu kali yang kedua dan sapu kali yang ketiga. 3 sapu. Itu di antara bicara bab syarat untuk istinja menggunakan batu ataupun istinja menggunakan tisu. Kemudian sekali-sekali sapu tu biar meratai. Kalau sapu separuh yang pertama, yang kedua sapu separuh, baru panggil sekali sapu. Dia sekali-sekali sapu tu dia meratai tempat keluar najis. Dia pakai tisu. Yang pertama disapu sebelah kanan, yang kedua disapu sebelah kiri. Pada ni. Maka 2 kali barulah meratai sekalian, baru bilang sekali sapu. Sebab itulah sekali sapu tu dia mestilah meratai sekalian. Meratai sekalian. Sapuan kali pertama, kedua, ketiga dia kena rata. Pada ni. Kita balik pada 3 kali tadi. Kalau kita sudah 3 kali sapu, buang air besar ni 3 kali dah, tak habis lagi, wajib kena tambah. Dia wajib 3 kali. Tiba-tiba 3 tu tak habis, masih lagi ada air najis, contohnya buang air besar, berok, dia wajib kena tambah lagi. Tambah yang keempat baru habis. Tambah yang keempat baru habis. Maka sunat ditambah 1 lagi, biar jadi ganjil yang kelima. Sekarang yang ketiga tu ada lagi 3. Yang keempat masih lagi ada ain, tapi yang keempat habis dah, tak ada benda dah. Sunat tambah yang kelima, sunat ganjil. Tapi kalau yang kelima baru habis, berarti setakat 5 lah. Jangan tambah yang ke-6 pula, sebab dia nak ganjil. Sekarang sapu 3 kali,
Dah habis. Dia pun sapu kali yang keempat. Dia pun sapu kali keempat tu habis licin dah. Makna yang kelima tak payah dah, tak perlu dah yang kelima. Maka disunatkan dia tersapu kali yang kelima untuk jadi ganjil. Tapi permulaannya 3 sapu tu wajib. Ni yang kata sebut tadi ni. Wajib meniga hanyalah ketika istinja dengan batu ataupun tisu, istinja dengan air ataupun basuh najis yang lain, tidak ada wajib meniga. Lepas suci istinja dengan air, lepas suci basuh najis, hilang dah dia punya sifat-sifat najis, sunat meniga. Baru ada meniga. Hak wajib 3 kali adalah istinja dengan batu ataupun dengan tisu, dengan benda yang keras, yang kolek, benda yang boleh menanggalkan najis, benda yang kasar. Kalau kita kata kain yang kasar, ada kain yang licin tak boleh. Kalau kertas yang kasar, jangan kertas minyak tak boleh. Kalau plastik tak boleh, dia licin. Tapi kitab ni cerita kitab. Dia kata kalau buluh tak boleh pakai buluh sebelah luar sebab dia licin. Kalau belah dalam tu boleh sebab dia kasar. Belah dalam kau nelah lah yang dia buluh. Kalau buluh belah luar tu kan dia licin, tak boleh. Lepas tu kalau buluh yang telah dibelah, dia belah dalam tu kasar, boleh. Tapi kalau hak di dalam tu tak luka ke? Hak dalam tu mungkin dia tu dululah dia pelas apa dia kan tu dia gosok dulu. Dia gosok dengan kertas pasir dulu. Ada buluh kalau hak luar tak boleh sebab dia licin. Kalau buluh hak sudah dibelah baru boleh sebab dia kolek, boleh menanggalkan najis. Jangan licin tidak boleh menanggalkan najis. Ada ni. Mana jelas kita tisu lah. Tisu. Kalau kertas yang kasar, jangan kertas yang licin. Ini bicara bab istinja syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ramai orang tak tahu pun. Syariat mengharuskan istinja dengan tisu walaupun air banyak sekalipun, sehingga dikatakan topek kamu ni. Topek berok tok basuh, dia kata. Dia gini je sebenarnya, atas biasa tak biasa. Kalau kita tak biasa menggunakan tisu, menggunakan air, orang pakai tisu kita rasa macam boleh duduk dia. Sebaliknya orang yang menggunakan tisu tak pakai air, hak kata topek tadi tu lah, kita yang pakai air ni dia rasa geli. Geli macam mana? Orang istinja dengan air, lepas dia istinja, dia lap dah air. Dia lap dengan sapu tangan. Tak lap. Punggung dia basah, dia pun masuk seluruh dalam. Dah basah tu dah rasa geli. Kita dah geli. Tapi kalau istinja dengan tisu, dia beranggapan gitu lah. Ni kita istinja dengan air, Allah, basah di punggung, ambil seluruh dalam, pakai dalam dah keadaan basah. Tak geli ke dia tu? Tu bahagian dia. Kita pula dia tak pakai air, pakai tisu, tak geli ke? Sebab ada lagi sifat najis di situ. Itu atas biasa tak biasa. Tapi ramai orang kita tak tahu pun, air banyak sekalipun diharuskan istinja dengan tisu. Makna apa? Syariat memada sah dah sembahyang istinja tisu, bukan sah menjadi imam. Imam istinja tisu, makmum istinja air sekalipun sah, orang istinja tisu menjadi imam. Jadi hak berkait dengan istinja dengan batu ataupun tisu ni hanya satu petok sahaja. Ini pergi kepada adab ketika istinja, adab ketika qada hajah pula. Wa yundabu lidakhil khala'i
an yuqaddima yasarahu wa yamilnahu linsirafihi bi'aksil masjidi. Ini adab ketika qada hajah. Bicara istinja dahulu. Adab qada hajah bicara kemudian. Mana dulu istinja dengan qada hajah? Qada hajah dahulu. Kenapa bicara adab qada hajah kemudian, bicara istinja dahulu? Sebab istinja hukumnya wajib. Adab di qada hajah kebanyakannya hukumnya sunat. Maka dibicarakan hak wajib dahululah, hak berkaitan dengan istinja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.